Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita menangguhkan majlis dek kerana pandemik COVID dan juga halangan-halangan yang lain, maka pada hari ini insya-Allah kita dapat untuk sambung semula pengajian kitab Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus, dan syarahnya kita namakan Bahjah An-Nufus. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada muka surat 176 perenggan yang bawah, apakah sebab kamu berasa hairan dengan ahwal orang yang arifin? Macam mana kita rasa hairan dengan ahwal orang yang arifin? Arifin ni ahli makrifah, yang kenal Tuhan. Kenapa kita rasa hairan? Lainlah sekiranya kamu rasa tenggelam dan terputus berbanding mereka. Kalau kita berada dalam satu lembah, dia berada dalam satu lembah, maka yang itu memanglah lain. Tapi sekarang ni kita tidak. Jika kamu menyertai mereka di dalam musafir, kamu juga akan menyertai mereka di dalam segala perkhabaran. Jika kamu bersama dengan mereka di dalam kepayahan, kamu juga akan bersama dengan mereka di dalam kesenangan. Apa makna? Maknanya, bila mana kita bergaul dengan orang-orang ahli makrifah ini, dia keadaannya berbeza. Dia punya caranya berbeza daripada orang lain. Jadi, kalau kita boleh terima dalam satu hal keadaan dengannya, maka begitu juga hal-hal yang lain yang sepatutnya kita terima. Kerana orang-orang ahli makrifah ini keadaannya berbeza dengan keadaan orang lain, sebab dia punya neraca pertimbangan lebih kepada apa yang dikehendaki Allah, lebih kepada menerima dan redha dengan takdir ilahi, dan juga mengetahui tentang di sana penuh dengan hikmah. Bila Allah lakukan sesuatu, jadi sesuatu itu penuh dengan hikmah. Jadi bila keadaan seperti itu, kita tak akan heran bila tengok mereka ini dalam perjalanan kehidupan mereka ada terbeza dengan orang lain. Sebab mereka punya hadaf, mereka punya matlamat adalah berbeza. Saya teringat satu kisah, kebetulan semalam tengok. Seorang ulama Islam yang terkemuka, sohor dia ni, iaitu Al-Imam Jalaluddin Asyuti, orang Asyut. Lahir sekitar tahun 900 Hijrah ataupun kurang sikit. Dia seorang yang alim, handal dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Kerana krisis politik dan dia diadu domba, akhirnya kawannya yang sikapnya tidak jujur, yang digelar sebagai Al-Imrani, ajak dia musafir. Maka dia alang kepalang suka kerana selamat daripada segala ancaman. Kawan ini bila dah musafir, tengah padang pasir, tiba-tiba
Dia kata kita kena berehat dulu, malam dah ni. Caranya awak tidur, saya jaga. Selepas daripada itu saya pula jaga, awak tidurlah pula. Gilik. Sekarang ni saya tidur, awak jagalah pula, begitu. Kawan ni dia punya jahatnya, tak baik hati dia, sebab dia terpengaruh dengan falsafah. Apa yang berlaku? Dia lari dengan kuda-kuda, duduk pada pasir. Kata orang enggak, adat kata matilah kalau di padang pasir tu. Barang tak ada, bekalan tak ada, apa tak ada, nak ke mana? Panggil kawan, tak dengar, tak ada, hilang. Sebab itulah matlamatnya nak supaya dia matilah. Suyuti ni berjalan, Imam Suyuti ni berjalan. Akhirnya dia temu satu khemah. Cari, tengok ada seorang lelaki di khemah tersebut. Orang lelaki tu datang, dia pun terkejut. Orang lelaki tu cakap dengan dia, macam mana falsafah ni tinggal, dia kata. Cukup dengan Al-Quran, cukup dengan hadis. Sebab dia terpengaruh dengan Al-Imrani berdasarkan teori falsafah Sokrates ataupun Socrates, orang Yunan. Apa yang berlaku? Selepas daripada itu, Suyuti merasa kagum. Syekh Suyuti mengatakan, kenapa dia ni pelik? Dan dia tak boleh nak berhujah dengan orang tua ni yang cukup hebat. Dan akhirnya mereka pun nak pergi. Orang tua ni tanya, nak ke mana? Dia jawab dia nak pergi ke Syam, sebagaimana janji dengan Imrani itulah. Kata dia, tak payah pergi Syam, pergi ke Mekah. Kamu tak pergi lagi ke Mekah. Dia pun hujah. Akhirnya orang tua ni pergi berjalan, dan Imam Suyuti sanggup pergi juga ke Mekah. Menakjubkan, orang ni seorang dia pergi. Dah lah buta, jalan tak apa dapat pergi Mekah seorang. Yalah, kalau kita janganlah cari penyakit, biarlah ada orang ni. Itu kita tawakal, kita ni lain lah sikit. Cerita-cerita macam ini bukan apa, nak gambarkan bahawa kadang-kadang kita tak boleh nak kias dia dengan keadaan biasa. Tapi orang macam ni, orang yang lain. Dia lain, tuan-tuan. Bila kita tengok macam itu, sehingga akhirnya Imam Suyuti balik daripada Mekah dan duduk khemah ni, orang ni mati. Dia kebumikan orang ni. Dia kata dalam satu kenyataan dia, aku tak tahu sudah siapa nama orang ni. Dia tak bagi tahu pun nama dia siapa. Dari mana tak ada. Tapi bukan malaikat lah. Sebab dia mati, dia ke bumi. Orang biasa. Tapi Allah bagi keadaan yang ada, keadaan luar biasa. Tapi orang ni memang lain. Macam kita banyak mikir dunia, harta, wang, kehidupan. Mereka lain. Mereka menganggap dunia ini sebuah perjalanan, dan mereka ini, kehidupan mereka lebih kepada akhirat mereka. Jadi hujahan mereka ni tak sama, sebab mereka lain keadaan. Ni ahlu ma'rifah, al-arifin. Mereka ni boleh macam kita rasa kita kena selesa. Mereka tak kisah kadar apa yang ada je. Kehidupan mereka itu keadaan mereka. Keadaan-keadaan macam ini sesuai untuk perseorangan, tetapi tidak sesuai untuk di keseluruhan. Maksud saya begini, boleh jadi kita beramal molek gini, tapi kita ada anak, kita ada isteri, anak kita, isteri kita tak faham macam kita. Dia nak makan, dia nak minum. Orang lain KFC, dia nak KFC juga. Sekali-sekala nak McD juga. Kadang-kadang ini perangai manusia yang kita dalam hidup ni kita kena raih. Kita tak boleh, walaupun kita betul, tapi dalam situasi perkara-perkara yang kita kata penambahan yang bukan maknanya fardu,
Maksud saya penambahan ni kalau ibadat-ibadat sunat, keadaan macam itu kita tak boleh nak paksa. Tapi kita galakkan, kita ajak dengan baik. Tapi kemampuan tak sama. Bagaimanakah keadaan dirimu ketika redha? Tentu seperti seekor unta yang diikat dan bila dibebaskan pasti bergerak bebas ke mana sahaja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqalbu ibni adam ashaddu taqalluban minal kidri 'alan nari iza ghallat. Bahawa hati anak Adam lebih kuat berpaling daripada periuk yang diletakkan di atas api ketika mendidih bergelegak. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam redha ni kita kata mudahlah kehidupan kita. Sebenarnya puncak segala-galanya kita nak cari mardatillah. Dan kaedah mardatillah ni ada dua. Pertama, kita redha kepada Allah, maka itu martabat yang baik. Tetapi yang terbaik adalah martabat Allah redha pada kita. Bila Allah redha pada kita, maka itu martabat yang tertinggi. Ini martabat sahabah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Kita kata kita redha, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, keadaan kita tidak menunjukkan ke arah kita akan redha. Ini balalah, ini bahaya. Jadi kalau kita tengok macam seekor unta kena ikat, dia ikut je lah. Tapi apabila dibebaskan, dia bergerak bebas. Maka kita begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini walaupun diberi kebebasan, tapi ada batasan-batasan. Kenapa? Kerana kita ni dikontrol oleh satu bab namanya hati. Hati ni kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa pada tubuh badan manusia ada segumpal darah. Kalau baik maka baiklah, kalau tak baik maka tak baiklah seluruh anggota badan. Itulah dia hati. Hati ni pula dalam hadis ni menyebut, ataupun kenyataan ini menyatakan, dia ini lebih kuat berpaling daripada periuk yang diletakkan di atas api ketika mendidih. Kita tengok air gelegak. Air gelegak ni tak berhenti, dia tetap gelegak. Hati kita gitu. Dalilnya paling mudah begini. Saya beri contoh paling mudah. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita sedekah. Saya boleh sebut macam bawa satu kisah cerita tentang bagaimana teruknya, sebagai contoh, Palestin kena gayang. Tuan-tuan tengok dengan video ni kata tak apalah kalau macam ni aku sedekahlah 100 riyal. Itu keputusan bila tengok. Tapi dalam masa sekejap saja kita kata 100 riyal mahal sangat, banyak sangat. Boleh dah 5 hari makan tu. Dah 50 riyal. Fikir pula 50 riyal ni setaki minyak dah. Kalau kacil boleh lah. Alhamdulillah. Dah 20 riyal. 20 riyal baru nak ajak makan kawan. Roti canai malam ni habis. Dah 10 riyal. 10 riyal ialah slow-slow pun banyak juga. Akhirnya 1 riyal je. Hati tu dia cepat berbolak balik. Dia jadi, oh, dia main. Utamanya dalam masalah kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Apa makna? Syaitan janji kepada kamu kefakiran. Mu jangan sedekah, mu jangan derma, mu jangan buat baik sangat, jadi fakir mu. Dia akan menyebabkan kita jadi takut. Jadi takut. Tu sebagai contoh. Hati ni sentiasa nak buat baik, ada je ni. Payah nak jaga hati, tuan-tuan. Orang Arab kata, wa ma summiyal qalbu illa li taqallubih wa ma summiyal insanu illa li nisyani. Tak dinamakan hati tu hati kecuali berbolak-balik sangat. Tidak dinamakan manusia tu melainkan sifat rupa dia. Berapa ramai orang yang boleh menghimpunkan diri bersama Allah dan datang kepadanya di dalam beberapa pecahan dalam jirim yang satu. Begitu juga ramai orang yang tidur di dalam ketaatan kepada Allah
pada mereka tidak keluar matahari sehingga masuknya pemutusan. Ada orang baik-baik. Kalau kita tengok orang-orang yang baik ini, kita akan tengok dia luar biasa. Hubungan dia dengan Tuhan baik. Hebat. Ada seorang ulama besar, namanya Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir ni seorang ahli hadis, ahli besar. Dia duduk di kota Madinah. Pernah bertenggek dan duduk di kota Madinah. Dia pernah tengok ada seorang lelaki, satu malam dia masuk masjid. Hari tu kebetulan pagi tadi semayang minta hujan. Jadi sebelum subuh ni dia tok guru besar, duduk semayang lah. Tiba-tiba dia nampak satu bayang manusia masuk pagi, maknanya macam waktu sahur ataupun awal sikit lagi lah, masuk semayang. Dia perhati je orang ni. Orang ni semayang, dia angkat tangan, dia doa, ya Allah, hamba-Mu tadi duk minta hujan, maka berilah hujan kepadanya, turun lalu dengan izin Allah. Dia kata orang ini mesti ada sesuatu. Akhirnya dia pergi rumah orang tu, cek dapat. Bila cek, tuan-tuan tahu, cakap cerita tentang ni, orang tu terus berubah muka. Dalam masa beberapa hari saja, Muhammad ibn al-Munkadir pergi sekali lagi, orang tu sudah musafir dah, tak ada. Ada manusia macam tu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'as arba zitimrain law aksama 'ala Allah la barrah. Ada orang tu kusuk masai, berdebu pakaiannya atas bawah yang cukup darwish miskin. Wallahi kalau dia bersumpah atas Allah, dia kata apa gini-gini berlaku, pasti akan berlaku. Kerana keikhlasan dia, kerana mustajab doa dia. Allah boleh bagi pada tu. Allah boleh bagi. Orang yang paling mustajab doa sahabat Nabi lah. Hak tu tak boleh lawak lah. Saya pernah dengar semalam kisah Sa' bin Abi Waqqas yang dijamin masuk syurga. Dia ni doa dia mustajab. Siapa dia nak doa mustajab, nombor satu sekali mudah je, jaga makan. Bukan jaga makan kerana kecil manis darah tinggi tu kawal. Jaga makan ni maknanya pastikan duit yang masuk dalam mulut dia tu sumbernya halal. Sebab itu datang orang miskin minta doa pada Tuhan, ya Rab dalam musafir. Itu tanda-tanda makbul doa. Angkat tangan pula. Tapi apa kata Nabi? Fa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabulah. Makanan daripada haram, minuman daripada haram, pakaian daripada sumber haram, diberi makan daripada yang haram. Macam mana Tuhan nak terima doa? Sa' ibn Abi Waqqas ini doanya mustajab. Dia pergi kat Rasulullah, macam mana ya Rasulullah nak doa mustajab? Nabi kata, atib mat'amaka tustajab da'watu. Elokkanlah makanan kamu, nescaya doa kamu mustajab. Dia berjalan, dia tengok ada orang tu 3-4 orang mulut celupar, maki sahabat Nabi. Dia maki kepada Sayyidina Ali, dia maki kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, dia maki kepada Talhah bin Ubaidillah. Tiga-tiga ni sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan yang ahli, yang dijamin oleh Allah masuk syurga oleh Rasulullah SAW. Awak ni marah, dia selamba je maki sebab kisah peperangan Al-Jamal ataupun gitulah. Dia kata, ya Allah, tunjuklah kepada orang ini kerana maki kepada awliya kamu. Tuan-tuan tahu, tak semena-mena. Dalam keadaan begitu, datang seekor unta laju daripada mana hentah mari tu, terus langgar dia, patah rebah dia, pijak atas ni, mati. Tak pasal-pasal.
Berkat doa. Jadi orang-orang macam ini, mereka ni himpunkan diri bersama Allah. Dia Allah ya, sentiasa dengan Allah. Dalam keadaan seperti itu, tidur pun dalam ketaatan pada Allah. Ini payah kita, dia tidur. Pada mereka tidak keluar matahari sehingga masuk kemutusannya. Maknanya dia berjalan di bawah takdir ilahi, redha pada Allah. Sebenarnya hati setaraf dengan mata, walhal mata tidak melihat kesemuanya tetapi sekadar sebiji kacang. Sebab itu mereka kata, pandangan mata hati jauh lebih tajam daripada pandangan mata zahir. Ainun basariyah, ini mata zahir, kita nampak. Tapi di sana ada ainun basiriyah, iaitu pandangan mata hati. Pandangan mata zahir, kita tengok seorang, oh kata bagus orang ni comel, orang ni sihat, orang ni belajar pun cerdik ni, masa kalau rendah ni gini, mesti masa depan dia cerah, kita kata. Tapi tengok kadang-kadang tak, tersangkut dengan dadah, macam-macam. Tapi ada seorang hamba Allah, dia tengok orang tu nampak biasa, dia kata orang ini akan ada sya'an pada masa akan datang, ada sesuatu yang besar berlaku padanya. Tengok-tengok betul benar. Macam Imam Nawawi, siapa sangka akhirnya menjadi ulama. Tapi seorang yang zaman dia kanak-kanak, tengok dia dan merasakan dia akan jadi tokoh yang besar. Allah boleh buat. Sebab mereka tengok ni dengan ainun basiriyah, mata hati. Mata hati ni tajam tuan-tuan, yang disebut dalam hadis bahagiannya dengan makna firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, kerana dia tengok dengan cahaya Allah. Begitu juga hati, ia tidak berkehendak daripada ketulan daging, tetapi dengan kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan tersimpan di dalamnya kemampuan dalam mendapat ilmu Allah. Hati ni ada dua jenis tuan-tuan. Satu, hati zahir. Hati zahir ni kalau orang sakit hati, macam orang kata dia kena hepatitis, hati bengkak, kerah sebagainya, bukan hati tu. Hati yang dimaksudkan lebih kepada dalaman yang lain. Hati nurani, hati yang kita rasa takut ke Allah, hati yang kita rasa samsing, hati yang kita rasa takabur. Hati benda tu hati yang kita kata bukan seperti mana hati yang kita tengok ni. Hati itu jika sekiranya mendapat seperti kita minta dengan Tuhan, khusyuk. Pagi-pagi kita diajar minta berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Daripada hati yang tidak khusyuk. Dan hati juga dia nak sebagai yang ada sifat syukur. Dalam doa Nabi ajar kat kita, Allahumma inni as'aluka lisanan zakira wa qalban syakira. Hati yang bersyukur pada Allah. Begitu juga hati yang sentiasa dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Wa maf'uman bisyukri, hati yang dipenuhi dengan rasa syukur pada Allah. Hati yang boleh himpun ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati tertusuk di bahagian kiri tubuh umpama timba. Jika ditiup di atas oleh hawa nafsu syahwat, nescaya bergeraklah ia. Sebaliknya, jika ditiup ke atasnya oleh lintasan takwa, nescaya bergeraklah ia. Kadang-kadang hati dikalahkan oleh lintasan hawa nafsu, dan dalam masa yang lain hati dikalahkan oleh lintasan takwa, sehingga ia mengenalimu sekali dalam kurniaannya dan sekali daripada kekuasaannya. Pelik. Kita pernah dengar tak cerita orang yang terkenal dengan zalim, jahat, orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Tapi tiba-tiba dia masuk Islam, dia jadi baik. Kita kata ya Allah. Ada riwayat kata tuan-tuan, bila orang tengok Sayyidina Umar, sahabat Nabi perempuan, dia bercakap sama-sama dia
Dia kata Rasulullah telah doa untuk Umar masuk Islam. Seorang sahabat yang lain kata, wallahi aku tak percaya Umar masuk Islam sehingga unta Sayyidina Umar masuk Islam. Unta Umar. Mana kerah kepala memang tak nampak lah. Tapi Allah boleh tukar hati. Akhirnya jadi baik. Akhirnya jadi baik, akhirnya jadi cemerlang. Ni hati. Kadang-kadang kita tak tahu. Saya baca dalam dengar satu ceramah, seorang penceramah terkenal dunia daripada Arab Saudi. Dia cerita, dia kata dia masuk penjara. Dia ceramah dalam penjara. Di penjara tu ada seorang lelaki, tubuhnya besar. Dia ibarat boh lah dalam penjara. Boh banduan, bukan boh luar ni. Boh dalam banduan, dalam banduan dia boh. Banyak kes. Dan dia kena hukum lama. Entah macam mana Allah beri hidayah pada dia. Dia gunakan backing dia, kerah dia ni, dia ajak orang masuk Islam. Jadi ramai ahli-ahli penjara yang masuk Islam. Ramai yang masuk Islam dengan asbab dia. Orang masuk bukan Islam daripada Filipina ke, daripada apa ke, akhirnya masuk Islam. Allah boleh bagi. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Sebab itu hidayah ni milik Allah. Kita semayang, kita baca Fatihah, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kita baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadai. Kita baca doa ketika kita berada di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajbunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kita minta hidayah daripada Allah. Ada kalanya hati dikalahkannya oleh lintasan takwa untuk memujimu. Ini baiklah. Dan sekali dikalahkan oleh lintasan hawa nafsu untuk mengejimu. Bahkan hati setara dengan atap. Apabila dinyalakan api di rumah, asapnya menjulang ke atap sehingga boleh menghitamkan atap. Begitu juga asap nafsu syahwat. Apabila meruat di dalam badan, nescaya asapnya menjulang ke hati dan menghitamkannya. Oleh itu, jika seorang yang sesak dan jahat menzalimimu, hendaklah kamu bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Ini dia. Jadi hati kita ni boleh jadi baik, boleh jadi serabut, boleh jadi bermasalah. Dia ada, Allah sebut kalla bal rana ala qulubi. Ran di situ apa mana? Inilah diselapu, inilah kelalaian. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah atau kama qala. Sesungguhnya hatiku ghan, ya ghan ala qalbi. Ya ghan ini ditafsirkan oleh syurrahul hadis, ulama-ulama hadis, dengan makna selalu dalam keadaan terbabas dan terlupa ataupun tertinggal. Bagi Rasulullah SAW pula, kadang-kadang yang afdal ditinggalkan. Maksudnya mungkin bagi dia buat baik, betul, tapi kalau dia buat begini lagi baik, tapi di situ baginya dia anggap sebagai satu kelemahan. Sebenarnya tidak. Rasulullah SAW yang mana dia ini maksum daripada dosa besar, dan pendapat jumhurul ulama, dosa-dosa kecil pun dia maksum daripada dosa. Ini hal yang masyhur. Kemudian dinyatakan, jika kamu takutkan hati, ia akan mengalah kamu. Perumpamanya seorang yang menyaksikan kemudaratan daripada makhluk, sama seperti seorang yang memukul anjing dengan batu. Anjing tersebut mengejar dan menggigit batu itu. Ia tidak mengetahui bahawa batu itu bukanlah pelakunya. Maka hati dan anjing sama perumpamaannya. Jadi akhir sekali kita tak perlu takut ke hati, kita hanya takut ke Allah, mohon kepada Allah
untuk membaikkan hati. Sebab itu Nabi ajar kita doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalik-balikkan hati, sabitkanlah hatiku atas taat kepada kamu ataupun atas agama kamu. Dan dikatakan dalam riwayat Rasulullah SAW antara banyak doa dengan doa macam ni. Rasulullah ni ada doa-doa yang dia banyak, antaranya doa ni. Antara doa yang paling banyak Nabi juga baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik. Seterusnya, perumpamaan orang yang menyaksikan ihsan daripada makhluk sama seperti binatang peliharaan. Apabila ia melihat tuannya mengisyaratkan dengan mulut supaya menghampirinya, dia buat tidak kisah. Tetapi jika kamu benar-benar berakal, hendaklah kamu bersaksi bahawa semuanya adalah daripada Allah. Kamu tidak menyaksikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang baik, dia tengok apa yang berlaku di muka bumi ni, dia akan terkalih dan dia akan ingat ke Allah, dan dia tahu itu adalah perbuatan daripada Allah, kehendak daripada Allah. Yang disebut wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu itu ada tanda bahawa Allah bersifat Maha Esa. Orang yang sesat di padang pasir bukanlah orang yang benar-benar sesat, tetapi sebenarnya mendapat petunjuk daripada Ilahi. Kamu mencari kemuliaan daripada manusia, tetapi kamu lupa memohon daripada Allah. Kita tengok orang sesat, nampak dia sesat padang pasir, betul, tapi kadang-kadang kebergantungan dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah makin tinggi. Jadi yang paling bahayanya adalah bila mana berlaku apa-apa pada kita atau tak berlaku, kita tak mohon kepada Allah. Kita pergi kat lain, kita ingat kat ni, kita ingat kat tak. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jadi ini menggambarkan kita kena minta dengan Tuhan. Kata pujangga, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in sa'altahu yaghdabu. Allah murka kalau kamu tinggal mohon kepadanya, minta kepadanya. Tapi manusia kalau kamu banyak minta, dia marah. Itu beza antara makhluk dengan Allah. Oleh itu, orang yang bermohon petunjuk daripada manusia sebenarnya dia tersesat jalan. Nak minta petunjuk daripada manusia, tidak, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Dan siapa yang tersesat jalan, nescaya bertambah jauh destinasinya. Makin jauh dengan Allah, makin jauhlah. Maka dialah yang sebenarnya sesat. Orang macam ni lah, tak pernah kenal Allah, tidak merasa kemanisan ibadat, tidak merasa lazzatul ibadah. Jika kamu lafazkan kalimah la ilaha illallah, sebenarnya Allah menghendakimu dengannya. Kadang-kadang kita lupa. Kita ni jarang nak zikrullah. Sebenarnya kita boleh zikrullah. Dengan sebab itu para ulama kata, Aku tahu bila masa Allah ingat kepada aku. Lalu orang kata, engkau ni cakap yang betul, kenapa nampak kasar sangat ni? Siapa tahu Tuhan ingat tak? Dia kata, ya. Tidakkah Allah menyebut fazkuruni azkurkum? Kamu zikir kat aku zikir kat kamu. Maknanya kalau kita sebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, itu tanda Allah ingat kat kita. Ini yang disebut. Jadi bila mana kita boleh sebut la ilaha illallah, Tuhan nak dah kita tu. Ni kalimah-kalimah macam ini, tuan-tuan. Banyak ibadat, ada jenis aksi, ada jenis fizikal. Tapi Allah bagi satu kalimah yang paling mudah, dan itulah seafdal-afdalnya, la ilaha illallah. Maknanya orang kaya boleh sebut, orang miskin boleh sebut, orang sakit boleh sebut, orang sihat boleh sebut, orang besar boleh sebut, rakyat marahin pun boleh sebut.
Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman ini dia ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Guru kami Syekh Wahbah Zuhaili, dia karang kitab Usulul Iman, dia syarah cabang-cabang tu semua sekali, 2 jilid. Paling tinggi la ilaha illallah. Jadi semua boleh sebut, dalam ni pun boleh sebut semua. Tengah duduk pun boleh sebut, tengah berdiri pun boleh sebut, nak tidur pun boleh sebut. Hak tu hak paling tinggi. Hak paling rendah buang sampah tengah jalan, terpaksa kena keluar, kena cari jalan, ada sampah ataupun perkara menyakiti, ambil buang. Itu hak paling rendah. Jadi besarnya kalimah tersebut. Sebenar dengan tuntutan amanat kalimah tersebut, janganlah sekali-kali kamu nisbahkan sesuatu kecuali kepadanya. Sebab itu mereka paling penting adalah bila kita sebut la ilaha illallah, bukan kita faham makna la ilaha illallah, bukan kita faham erti la ilaha illallah. Dalam arti kata tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kita akan faham macam tu. Nabi ajar kepada badui yang mari, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kata dia? Hal tanzur ma taqul. Apakah kamu fikir apa yang kamu ucap ni? Nabi kata ya. Dia kata izan yuharibakal arab wal ajam. Ucapan kamu ni bahaya. Orang Arab akan memerang kamu dan orang bukan Arab juga akan memerangi kamu. Sebab dia faham tuntutan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini bukan hanya lafazan, tetapi kehidupannya bersyiarkan la ilaha illallah. Sebab itu bila kita sebut syahadah la ilaha illallah, syahadah ni kalau zaman moden ni tuan-tuan, orang panggil CJ. Syekh entah nak mengajar ni, entah belajar mana lu? Saya ada CJ belajar sini-sini. Ada CJ, kurang-kurangnya CJ tauliah, ada CJ. Maka syahadah ini, itu maksudnya, dan panjang lebar disyarahkan oleh para ulama satu persatu. Perumpamaan hati apabila kamu serahkannya kepada nafsu, samalah seperti seorang yang bergantung dengan orang yang sedang lemas. Hati ni kalau ikut nafsu, macam kita pergi, kita lemah, pergi gantung orang tukar lemah, maka sama-sama lemah lah. Ada orang sebut istirasatul masjun bil masjun, istirasatul makhluk bil makhluk kastirasatil masjun bil masjun. Memohon pertolongan dengan makhluk, sesama makhluk, samalah seperti memohon pertolongan orang yang duduk dalam penjara kepada orang dalam penjara. Kita pergi kat orang penjara tu sama dengan kita, kita kata kepada orang penjara tu, tolong bebas saya. Dia senyum. Dia kata, pada aku bebasmu. Kalau aku boleh bebas, aku bebas aku dulu. Sama-sama nak bebas. Tengok. Sudah pasti kedua-duanya akan lemas. Perumpamaan nafsu apabila kamu serahkannya kepada hati, samalah seperti seorang yang menyerahkan dirinya kepada perenang yang kuat. Maka serahlah nafsu kepada perenang tersebut. Jadi, jangan hati ikut nafsu, tapi biar nafsu ikut hati. Hati yang dipandu dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Justru jangan sekali-kali kamu termasuk di kalangan orang yang menyerahkan hati kepada nafsunya. Kerana sifat nafsu ni, inna nafsa la ammaratum bisu, dia amat suruh kejahatan. Susah tuan-tuan nafsu ni. Pernahkah kamu melihat orang yang celek membiarkan dirinya mengikut orang yang buta untuk memimpinnya? Ada tak? Dia celek, suruh orang buta pimpin dia? Tak ada. Sepatutnya orang buta dipimpin oleh orang celek. Itu hak sebenarnya. Jika demikianlah kamu pada waktu pagi dan petang dalam keadaan tidak pernah menzalimi seseorang pun daripada hamba Allah, maka sudah pasti kamu menjadi orang yang bahagia. Antara konsep yang kita nak, kita jangan zalim orang.
Cuba dalam hati kita, dalam jiwa kita, orang nak zalim kita ikut anda lah. Waktu payahlah kita nak jaga hati perut pedar orang lain ni masing-masing lah. Jadi yang ini. Dan jika sekiranya kamu tidak pernah menzalimi dirimu kepada Allah, maka sesungguhnya telah sempurnalah bagimu kebahagiaan. Kalau kita pula dengan Allah kita tak zalim. Kita ni tuan-tuan, saya nak bandingkan macam mana kita zalim kepada Allah. Tuan-tuan, kalau saya sifatkan, ada seorang kawan kita ni, kita hidup sederhana, dia tengok kita hidup sederhana, dia bagi kepada kita di mana di luar jangkaan kita, menyebabkan kita senang sampai 7 keturunan. Betul lah sungguh. Kita tak tahu dia kaya. Dia bagi kita 5 juta. Bukan rupiah, ringgit Malaysia. Kita wow, nampak lalu dah. Rumah 25 tahun lagi tak habis bayar, settle. Kereta bukan bayar, tukar hak baru. Lama dah nak pakai kereta hak besar-besar sikit, jadi dapatlah. Tak pernah ada orang gaji sampai 4 orang gaji. Senang, hidup habis, boleh selesai semua. Tiba-tiba orang yang bagi ni telefon minta tolong sepatah. Tuan-tuan rasa kita ikut tak dia? Wajib. Pukul 3 pagi pun kita pergi. Kita tengah demam, kecuali Covid lah. Covid saya nak keluar, minta maaf lah, Covid saya keluar. Tengah demam pun kita akan pergi, mengakak pergi. Ada apa? Sebab apa? Sebab 5 juta dia bagi. Tuan-tuan, Allah bagi kita bukan 5 juta, tak ada berjuta-juta. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Allah bagi kita nikmat Allah, kita tak akan kagum apabila ianya ada dengan kita, kita lupa nak kira. Tapi bila tak ada, Allah besarnya nikmat Allah. Ni tangan, siapa kisah tangan? Tak ada. Kaki, siapa kisah? Tak ada. Relax lah, biasa. Cuba tengok orang kecil manis kena potong kaki, sedar saja daripada potong tu, dia tengok tunggul kaki yang ada tu kat perut tu 4,000 kali sehari. Tengok. Tapi tak ada dah. Dia tak akan harga selama mana ada nikmat. Nikmat ni tak ada. Seorang dia cerita, dia tengok dalam satu tandas ada seorang lelaki jolor kepala, tandas buka dah sikit. Tolong. Mai apa tolong dalam tandas Cek orang lelaki ni tangan tak ada, kaki tak ada. Nak suruh cebok dia punya qada hajat. Tengok, kita ada tangan, ada kaki, Allah nikmat. Ada isteri, ada suami, Allah bagi sihat. Nak hitung tak habis, banyak letih. Sekecil-kecil nikmat. Itu dia. Jadi bila kita tengok macam tu, maka sebenarnya kita ni banyak zalim kepada Tuhan. Sebab itu kita ajar, Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli min indik. Baca doa. Baik. Justru pejanglah kedua belah matamu dan tutuplah kedua belah telingamu, serta awasilah dirimu dengan sebenar-benarnya daripada menzalimi hamba. Tengok betul-betul, ya Allah ampunlah, nak buang zalim hamba. Diri kita, keluarga kita, anak pinak kita. Zalim ni tuan-tuan bukan makna pergi tapa dia, pergi sepak dia. Zalim juga kalau kita tak beri ilmu agama pada anak-anak kita, bebas, tak beri, tak ajar dia.
zalim juga. Bukan maknanya zalim tu waktu semayang kita tak ajak dia semayang, zalim juga. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Mau perintahlah keluarga kamu semayang, sabar semayang. Benda tu pun kita anggap zalim, tuan-tuan. Tidaklah kamu diumpamakan seperti kecilnya akal yang tidak mengenali pakaian sebagaimana kanak-kanak yang baru dilahirkan. Ibunya lah yang memakainya secantik pakaian dan semegahnya, sedangkan kanak-kanak tersebut tidak menyedarinya. Boleh jadi dia mengotorkan dan menajiskannya. Lantas cepat-cepat ibunya menggantikannya dengan pakaian yang lain, supaya orang ramai tidak melihatnya dalam keadaan begitu. Ibunya lah yang membasuh mana-mana yang terkena najis, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang dilakukan kerana kecilnya akal. Masuk waktu lagi ni? Tak masuk lagi? 5 minit lagi? 8.10. Kita ambil 5 minit lagi lah. Okey. Menariknya Syekh, kalau kita tengok Ibn Athaillah As-Sakandari ni dia cakap dalam bahasa perumpamaan, biar kita nampak. Kita nampak. Dia contoh seorang budak kecil, terutamanya kalau budak tu anak seorang. Mak abah dia anak seorang. Kalau anak 14 orang lain lah, dia tak kira sangat. Dia pakai hak tu je mana-mana ada. Ni hak anak seorang. Dan dia pula kata orang ada rezeki lebih sikit. Maknanya boleh beli baju anak dia, boleh beli ni. Maknanya kalau kita tengok orang macam ni, kalau kita tengok macam pengantin lah, baru sudah kahwin, lepas tu baru setahun setengah dapat anak. Oh, jaga betul tuan-tuan. Dia pula jenis elitis ni, lain. Hamba banyak tengok orang-orang macam ni. Oh, jaga sangat. Pakaian tu anak tu, dia beri pakaian. Kalau hari raya tu ada tema hijau semua, tema biru semua, tema kuning semua. Sampai 14 tema. Bukan 2 tema kita. Tak bertema kita ni, dia ada tema. Sekarang ni orang suka buat tema. Tema. Jadi ada tema. Tapi budak tetap budak. Apa budak buat? Dia tengok kawan ada main, dia tak kira. Budak. Dia tak ada lagi untuk mikir kotor tak kotor, tapi dia fikir nak main apa semua sekali. Si ibu atau si bapa akan mengawasi. Tengok saja kotor. Ni orang, lebih-lebih lagi kalau ada orang nak datang pula. Oh, terus tukar pakaian. Macam jenis baru kahwin dapat anak, balik rumah tok tua. Oh, pakaian anak tu kadang-kadang satu beg besar. Oh, banyak. Ni saling hari pertama. Hari pertama 4 pasang, 8 pasang. Hari kedua 4 lagi. Hari ni nak basuh tak boleh, berebut dengan ipar duai. Jadi simpan dulu. Tengok. Tukar. Maknanya kalau kita tengok, itulah sifat yang biasa yang berlaku. Mak ni awasi begini-begini, kita juga begitu juga. Kita kalau kita tengok kecilnya akal macam tu lah. Macam budak tadi lah, dia tak kisah abah dia, mak dia beli baju ni, baju jenis mahal ni, dia punya baju, dia punya beg duit pun mahal. Hermes apa, Birkin ke apa benda hak mahal tu. Saya pun dengar sebut nama je. Mahal-mahal. Tak main dah hak jenis bata ke apa jenis tu, tak tahu. Semua. Tapi dia tak kisah sebab dia tak tahu. Akal dia kecil. Dia tak appreciate pun. Kita pun begitulah ibaratnya. Allah bagi kita tak appreciate. Baik. Daripada Abu Al-Hasan Asy-Syazili, daripada seorang yang berkata kepadanya, "Hai Ali, bersihkanlah pakaianmu daripada kotoran. Sehubungan ini sudah pasti kamu menjaganya dengan kurniaan Allah pada setiap nafas detik." Lantas aku bertanya, "Apakah pakaianku?" Suruh tukar pakaian, suruh bersih. Dijawabnya, "Sesungguhnya Allah pakaikan kamu dengan pakaian makrifah, kemudian pakaian tauhid, kemudian pakaian mahabbah, kemudian pakaian iman, dan kemudian pakaian Islam. Maka barang siapa mengenali Allah dengan sebenar-benarnya,
sudah pasti merasai setiap benda kecil yang ada di sisinya. Dia akan jadi. Maknanya di situ, bila kita hiasi dengan pakaian-pakaian mahabbah, iman, Islam, takwa, dan pakaian cinta, pakaian tauhid, pakaian-pakaian macam itu, kita akan jaga betul-betul. Akhlak kita berbeza, tingkah laku kita berbeza, cakap kita berbeza, keadaan kita berbeza, memang berbeza. Dia suruh hias macam tu. Allah Subhanahu wa taala menyebut walibasut taqwa, libas takwa itu adalah yang terbaik. Maka barang siapa mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, sudah pasti merasai setiap benda kecil yang ada di sisi. Apa-apa benda berlaku, Masya Allah. Ada orang tu kita tengok mulut dia selalu sebut Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billah, La ilaha illallah. Oh, menarik. Kita duduk dengan dia sejam tu, kat 400 kali duduk sebut benda tu. Cakap si Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Tapi orang lain bukan sejam, setengah jam je maki Pak Guni. Oh, Pak hok ni. Letih kita. Ini masalah. Dalam hal ini, barang siapa yang kasihkan Allah, sudah pasti mudah ke atasnya setiap sesuatu. Punca segala benda nak ikut kasih, cinta. Orang Arab kata, orang ni kalau dia cinta, tandanya dia patuh. Kita kata kita cinta Allah, kita patuh tak perintah Allah. Macam orang nak mengorak lah, mula-mula nak menggenang mengorak. Jadi bakar bini dia tu buat jual mahal. Abang nak beli jam, dia orang lelaki ni kadang-kadang bila sebut jam ni kepada orang perempuan, dia sebut murah-murah je. Dia beli 500, kawan ni kata 50 riyal. Jadi kawan ni pun ambil lah 50 riyal, bagi kat dia pula duit 100 riyal, nak 2 teh lagi. Dak ke lari 1500. Dah nak kata macam mana? Sebab cinta, dia akan ikut, dia akan bagi. Maka begitu juga kalau kita cinta kepada Allah, kita ikut. Tuan-tuan, saya cuba bayangkan ketika mana kita bercakap ataupun kita baca kalam Allah. Kalau Ja'far As-Sadiq kata, Iza qala Allah ya ayyuhallazina amanu fa'asghi sam'aka imma amrun tu'mar au nahyun tunha. Bila mana kamu dengar Allah ada sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, pasang telingamu betul-betul, perhati, ingat betul-betul. Kerana selepas daripada itu sama ada perintah yang diperintah pada kamu atau larangan apa yang dilarang. Kita tengok apa yang kita baca gini-gini, itu tanda kita cinta pada Allah. Kita berhenti setakat itulah dulu. Ada sahabat kita seorang ni, dia minta untuk kita doa kepada dia dan juga sahabat-sahabat lain, Rosmah Hanim binti Imbi, kerana ICU. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allahumma shfiha Allahumma shfiha Allahumma shfiha Allahumma anta syafi la shifa shifa la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tushfiyaha ya Allah shifaan ajila ya Allah ya Allah. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Allahumma ya Allah, Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.